Ya, Erwin, kalau kita tahu baru-baru ini berlaku kekeliruan di antara rakyat Malaysia tentang kadar faedah sama ada dibayar secara langsung ataupun bagaimana. Dan pada pagi ini, segmen pertama kita bawakan khusus untuk rakyat Malaysia untuk orang kata memberi penerangan lebih lanjut supaya tiada kekeliruan itu. Bukan keliru dengan perasaan. Bukan. Bukan. Keliru dengan berkenaan dengan moratorium yang diberikan oleh pihak kerajaan 6 bulan kerana ini juga melibatkan kewangan seseorang itu sendiri ataupun mereka individu itu sendiri. Betul. Perancangannya pada masa akan datang. Ya, dan bersama kita pagi ini iaitu Puan Hajah Rohani Datuk Muhammad Syahir, penganalisis kewangan. Selamat pagi, selamat datang Hajah. Terima kasih Hana. Baik, baik Hajah, kalau kita sebut saja moratorium ini antara intipati utama juga dalam pakej rancangan yang diumumkan oleh yang membuat Perdana Menteri. Dan baru-baru ini juga ramai yang keliru, adakah dikenakan charge ke bagaimana, adakah perlu mendapat persetujuan dengan bank ataupun secara automatik individu layak dan sebagainya. Sehingga kan bank baru-baru ini pun ada mengeluarkan kenyataan masing-masing dan diajukan kepada pelanggan mereka untuk memastikan penjelasan yang betul dan SOP yang sepatutnya. Tapi sebelum itu Hajah, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan moratorium yang diberikan oleh pihak kerajaan ini. Mungkin secara asasnya tadi Puan ada juga nak kongsikan berkenaan dengan pengiraan nisbah hutang ya. Kerana itu juga perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Ya betul Edwin, Hana ya. Ni orang muda-muda interview pasti okey sikit ya. Sebab sebenarnya orang muda dan orang tua apa beza yang pertama lah. Beza orang muda di bawah 55 dan orang yang berusia 55 ke atas. Selalunya bezanya adalah hutang ya. Bila kita masih muda dan sebelum pension, tahap hutang kita agak tinggi sebab kita aktif mendapat pendapatan, so dan kita pun akan membeli barangan-barangan yang berharga nilai tinggi, so kita akan ada hutang ya. So kita ingin ajak semua penonton kira dahulu satu nisbah yang kami kenali sebagai nisbah hutang. Ya, nisbah hutang ni semua penonton ada handphone boleh kira ya. So apa kita laksanakan adalah jumlahkan semua ansuran hutang bulanan anda. Ya, contoh kita ada 2 jenis hutang, setiap satu buat kira senang, setiap satu 1,000 ya ansuran bulanan kita. So 1,000 campur 1,000 kita ada 2,000 dan kita mendapat pendapatan 4,000. Ya, so 2,000 bahagi 4,000 adalah nisbah kita. Itu sebenarnya kalau semua dah kira dah kan senang je kan, 2,000 bahagi 4,000 adalah 0.5 ataupun bermakna 50% daripada gaji setiap bulan kita kita guna untuk bayar hutang. Okey, untuk anda yang dalam kategori itu, sebenarnya dalam banyak-banyak seminar, kami di Hijrah Wealth kita buat seminar, beribu dah peserta. Memang nampak gaya ya nisbah hutang rakyat Malaysia ni dia berada di tahap 50% ke atas. Malah ada yang 60%, 70% ya. Ini daripada gaji mereka itu ansuran yang mereka gunakan peruntukan untuk bayar hutang itu amat tinggi. Maksudnya lagi banyak bayar hutang berbanding pendapatan itu sendiri sebanyak. Bukanlah banyak daripada pendapatan, memang besar peratusannya daripada pendapatan dia ya. Tapi kalau dari segi statistik yang terkini pun katanya 97% daripada kaki tangan kerajaan mesti ada at least satu hutang. So maksudnya masalah ni across the board, bukan hanya pekerja swasta tapi pekerja kerajaan, masya-Allah ya. Bukan nak cakap masya-Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Banyak sangat yang mereka berhutang. 97% ada hutang. Maksudnya ada 3% sahaja civil servant atau kaki tangan kerajaan tidak ada hutang. Kita telah elia semua ya. Tapi okey, sekarang situasi ni datang pada kita tengah mengalami pandemik COVID, dan alhamdulillah kerajaan dengan murah hati memberi dipanggilnya moratorium. Ramai orang dah tahu apa maksud tu, dah cukup budak kecil moratorium ke apa benda ya. Tapi moratorium means apa maksudnya, dia berhenti, diberi peluang untuk anda sekat bayaran ansuran anda. So alhamdulillah ya, maksudnya 6 bulan yang anda daripada efektif April, that means Mei, Jun, Julai sampai Oktober anda tak perlu bayar. So masya-Allah ya, bagi mereka ini satu anugerah bagi mereka yang banyak hutang lah. Ya, dan dari segi kita mereka yang nisbah hutang 60% ke atas tu kira terbaiklah kan. Sebab kalau kita pula diberi potongan gaji pula, dikenakan potongan gaji dan disuruh kerja tanpa gaji, beri allowance sikit, ni semua akan
memakan kita punya pinching at our pocket lah kiranya kan. So kalau dari segi 6 bulan ini anda boleh dapat moratorium, apply benda tu, itu amat baik ya. So dari segi kekeliruan tu saya rasa yang paling terkini, kita tak payah nak reverse balik nak keliru dulu, nanti semua pendengar pun keliru balik ya. So kita tengok terkini 6 hari bulan 5 kenyataan Menteri Keuangan, alhamdulillah kiranya beliau dah bagi tahu semua bank, please janganlah charge interest. Please jangan compound interest. Dalam tempoh 6 bulan you beri you punya pelanggan tu holiday daripada bayar balik tu, moratorium tu, buatlah elok-elok. Janganlah kasih dia orang denda pula pasal 6 bulan dia tak bayar tu. Kan ini pilihan, tapi tu kita tahu berhadapan situasi sebegini kan. Itulah kita cuba terangkan pada rakyat supaya dalam bentuk yang mudah orang faham. Bila you guna first thing, you guna istilah bombastic moratorium. Orang pun macam, oh apa benda moratorium ni kan. Sebab kata 6 bulan tak payah bayar. Kan senang orang dengar. Oh maksudnya 6 bulan ansuran saya tak payah bayar ya puan. Ya. Ya 6 bulan you tak payah bayar. So 6 bulan saya tak bayar tu tak dikenakan saya ni macam sikris ke sitos ke tak. Kan? So mudah orang kata, okey, alhamdulillah. So 6 bulan ni puan-puan, tuan-tuan yang sekarang sedang mengalami sedikit cash flow, masalah aliran wang tunai, saya ingin cadangkan ambil lah ya. Ambil option ini. Anda boleh ringankan sikit beban keuangan anda dalam tempoh 6 bulan yang kita sedang berehat di rumah ni, kita pun ada lebihan wang ya. You bayangkan kalau dia bayar ansuran setiap bulan 2,000 kan. 6 bulan tu adalah 12,000 ya. So that means itu income that your cash flow you boleh ambil. Tetapi tak bermaksud saya tidak ingin anda ambil lepas tu relax macam wow joli semua duit ya, tak boleh lah. Sebab yang kita tak bayar tu diberi kelonggaran, tapi nanti lepas 6 bulan ada orang tanya, lepas 6 bulan macam mana puan? Saya kena bayar semua sekali ke? Itu soalan seterusnya. Sebenarnya tak perlu bayar semua sekali ya. So you boleh panjangkan tempoh bayar balik. So kalau dulu you punya tempoh bayar balik sampai katakan Disember tahun ini, habis dah bayar you punya ansuran kan, Disember 2020. Tapi pasal you ambil yang ini 6 bulan ni, so daripada Disember tu dipanjangkan ke Jun tahun depan. So you bayar ansuran sama juga. So alhamdulillah tak apa, hanya 6 bulan tu diberi kita sedikit tempoh bernafas lah. Penangguhan dia bukan pengecualian, itu bezanya. Kerana ada juga bukan suka-suka untuk 6 bulan tak bayar langsung, tapi ditangguhkan untuk 6 bulan yang akan datang. Baik, Hajar. Kita kembali dalam segmen pasca fikiran salangan prihatin moratorium bersama Puan Hajar Nuraini. Okey, kembali pada seperti yang Puan Hajar kata, kerajaan telah pun memberi orang kata jalan penyelesaian. Dan itu terpulang kepada kita sama ada untuk kita patuh, dan dalam orang kata penangguhan 6 bulan tu cash flow ada dalam, seperti Puan kata 6 bulan tu banyak cash flow akan kita terima. Itu terpulang kepada diri kita. Jadi kalau sebenarnya saya nak tahu tentang faedah itu sendiri. Ada kalau kita lihat Menteri Keuangan kita ada katakan faedah terakur. Jadi saya kurang pasti apa perbezaan faedah terakur. Penggunaan istilah kan itulah accrued interest tu. Pada awal ni kan mereka kata kalau 6 bulan ditangguh tu pun, tapi kadar faedah yang dikenakan atas ansuran tu akan tetap diambil. Akru tu diambil daripada anda akan dikenakan supaya akhir 6 bulan tu dia akan kata okey you tak bayar 6 bulan tapi ni you kena bayar yang ini. Sebab ini adalah interest yang terakru atas bayaran itu. Tapi saya anggap kenyataan terkini Kementerian Keuangan kata tak perlulah kenakan beban ini ya, walaupun sebenarnya jumlah dia agak sikit sebab kalau ansuran you 1,000 2,000 mungkin tu ada orang dah buat kira lebih kurang RM30 ke RM40 ajalah kalau ansuran kita kecil. Tapi besar kemungkinan kalau kita ambil rumah yang bernilai tinggi jutaan ya, kos rumah kita, ada orang ansuran rumah dia saja RM5,000 sebulan. So kalau ada 3 biji rumah tak ke RM15,000 macam tu ya. So interest dia kalau kali 6 pula berapa, 90,000 kali berapa persen interest macam itulah. So banyak perkiraan dia. Tapi saya ingin cadangkan juga kalau anda ambil kelonggaran dan tax break tu kan, moratorium tu, dan ambil anda punya 6 bulan ansuran tu,
kalau ada ruang untuk kita melabur atau menggunakan wang tersebut ya untuk mendapatkan sedikit keuntungan, itu lagi baiklah. So kalau anda sekarang tinjau-tinjau tapi jangan masuk skim cepat kaya. Itu yang takut juga pasal time ni lah. Mereka-mereka yang tak begitu bertanggungjawab ni dekati orang-orang sebab kita akan dapat yang itu. Dan juga air lestari. KWSP itu. Dia akan mula dan dia memberi kredit kepada mereka yang layak ya. Just buat keluar daripada punya akaun 2 setiap bulan RM500 akan kredit ke akaun. Itu akaun you pun ya. So RM500 setiap bulan dan anda campur lagi punya ansuran bulanan yang you tak bayar-bayar. So itu agak banyak juga. So kalau anda boleh peruntukkan sikit, saya nak buat melabur ke, saya nak tengok amlah saham ke mana-mana ruang yang sahih lah ya untuk kita cuba dapatkan sedikit pulangan. So dalam tempoh 6 bulan tu kita ada duit, kita duduk diam tapi dapat lagi duit, so, insya-Allah ya. Ramai juga yang ada ambil inisiatif macam tu aja. Sehingga setelah dilaksanakan PKPB, ramai yang beratur di kedai pajak gadai untuk untuk memastikan kewangan mereka dalam keadaan yang baik lah. Tapi itu sebabnya kata harga emas naik. So ada orang kata memang harga emas insya-Allah dia macam dia punya relationship dengan saham ni, bila keadaan tidak menentu wujud dalam pasaran ya, orang akan pergi kepada safe haven atau benda yang agak selamat seperti emas. So kalau stock market turun semua tu, dia akan pergi ke emas sebab dia anggap itu yang selamat. Tapi kalau kita ambil kata-kata pelabur tersohor kita Warren Buffett ni, dia kata bila orang tengah takut-takut, you sepatutnya tamak. So when others are fearful, you are greedy. You are supposed to be greedy. So maksudnya bila pasaran saham sedang menurun sampai sekarang bulan Mac turun teruk ya. Kalau ada orang ambil peluang, dia ada cash, dia beli, bulan April naik pasaran saham kita. So maksudnya bila orang takut-takut, anda harus berani, dan bila orang semua tengah berani-berani, market tengah naik, orang tengah naik, awak kena takut. So dia macam simple aja dia menyatakan. Tapi anda kena berhati-hati jugalah saham apa yang you pilih dan adakah you pandai lihat dia punya pergerakan. So boleh meninjau ya opportunity dan pada kesusahan pasti ada kesenangan, insya-Allah ya. Apapun saja, yang paling penting anda yang ada pinjaman dengan pihak bank itu bolehlah terus berhubung dengan bank terus hubung, dan bank pun saya percaya ada juga menghubungi pelanggan mereka untuk memberikan penjelasan. Ada juga yang hantar untuk produksi consent form dan sebagainya. Itu I think banyak ada juga bank tak pakai orang dah kot. So sekarang semua you online. Each bank, kalau you check bank, you just type dalam your punya Safari atau Google kan, just type your bank moratorium, lepas tu FAQ akan keluar. Malah CIMB I think paling ke depan lah, dia keluarkan video sekali macam nak explain kan. So boleh find out, dan pihak bank pun ada peranan masing-masing. Baik, terima kasih Hajah untuk kesempatan bersama kita, walaupun singkat tapi ada penjelasan di situ yang kita nak sampaikan juga kepada penonton kita berkenaan dengan moratorium yang diberikan ataupun ditawarkan oleh pihak kerajaan ini. Terima kasih Hajah. Terima kasih Hajah.